Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Jazakallah khairan, tuan rumah, Haji Idris dan juga family, dan sahabat-sahabat semua. InsyaAllah pada malam ni kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesempatan, masa dan kekuatan insyaAllah untuk sekali lagi duduk dalam majlis ni. Jadi untuk mengambil semangat sikit, malam ni kita petik satu hadis daripada Nabi SAW, daripada Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis sahih insyaAllah. Daripada Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillahi azza wa jal yaqra'una wa yata'allamuna kitaballahi azza wa jal yatadarasunahu bainahum illa haffat bihimul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah wa ma min rajulin yasluku tariqan yaltamisu bihi ilma illa sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa man yubti'u bihi 'amaluhu la yusri' bihi nasabuh. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sangat tepatlah dengan apa yang kita cuba buat insya-Allah. Dia kata, Abu Hurairah kata bahawa Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada satu kumpulan manusia yang berhimpun dalam mana-mana rumah. Disebut kat sini ialah masjid, di mana-mana rumah ataupun rumah Allah, di mana-mana rumah Allah Azza wa Jal. Tapi insya-Allah kita boleh tukar juga insya-Allah, walaupun kita ni bukan masjid. Tapi kalau ikut dulu, orang-orang dulu, dia macam satu rumah dia tu dia khususkan untuk masjid. Itu style dulu-dulu lah kan. So dia jadikan satu bilik tu, kawasan tu dia kata ini masjid. Dan ulama-ulama sebut, dia kata boleh kita buat macam tu. Maknanya, tapi bila kita isytiharkan satu kawasan tu masjid, jadi kita tak boleh nak buat apa-apa yang lain lah kat situ. Maksud apa-apa yang lain ni, tak boleh nak buat benda-benda yang tak elok lah kan. Maksudnya tak boleh buat najis, tak boleh apa-apa yang tak sesuai. Jadi boleh kita buat macam tu. Dan setengah ulama kata kita boleh i'tikaf kat situ juga. Tapi i'tikaf tu tak sama lah dengan i'tikaf di masjid, di masjid jami'. Jadi masjid jami' ni masjid biasa kan, masjid besar yang orang ramai semua boleh datang. Tapi boleh juga orang orang buat macam tu dalam kawasan rumah dia. Jadi insya-Allah kat sini Nabi kata tak berkumpul satu kumpulan manusia ni, orang mukmin, orang Islam, di salah satu daripada rumah Allah, dan mereka ni yaqra'una, mereka ni membaca Quran, wa yata'allamun, dan juga mereka ni belajar. Jadi insya-Allah mungkin kita praktik apa yang disebut oleh Nabi kat sini kan. Maknanya yaqra'un. Kadang-kadang ada orang baca saja kan, tapi tidak yata'allamun. Tak belajar. Kemudian satu lagi Nabi sebut kat sini wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka ni study. Mereka ni discuss sama-sama mereka tentang Quran tu. Jadi Allah Subhanahu Nabi kata illa haffat bihimul malaikah, melainkan malaikat ni akan meletakkan sayap-sayapnya kepada orang-orang ni, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan akan memberikan rahmat kepada mereka. Kemudian wa zakarahumullahu fiman indahu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebutkan pada orang yang di keliling dia tentang kumpulan yang buat macam ni. Jadi maknanya Allah bersama-sama dengan Allah akan ceritakan kepada malaikat-malaikat tentang orang-orang ni. Kemudian disebut lagi wa ma min rajulin, dan tidak ada mana-mana lelaki juga perempuan yasluku tariqan, yang melalui jalan, yaltamisu bihil ilma, yang di mana dia berjalan tu kerana nak pergi menuntut ilmu, nak pergi belajar, illa, melainkan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, melainkan Allah akan mudahkan bagi dia satu jalan ke syurga. Kemudian waman yubti'u bihi amaluhu, sesiapa yang mana amalan dia lambat, la yusri' bihi nasabuhu, nasabnya tidak mempercepatkan dia. Maksud kat sini yang last part, yang terakhir ialah kalau orang tu walaupun dia ni anak ustaz ke, anak tok guru ke, anak orang baik macam mana pun, tapi tak boleh mencepatkan dia ke syurga kan. Kalaulah amalan dia tu tak bagus.
Jadi yang cepatkan seseorang tu, melambatkan seseorang itu ialah amalannya. Jadi hadis ni banyak part mungkin sesuai lah untuk kita kan, insya-Allah kan. Kita sentiasa ingat, kadang-kadang kita ni duduk rumah kan, kita rasa boring juga datang ni, duduk rumah best juga kan. Macam tu kan. So bila macam tu kita tak dapatlah kelebihan ni. Dan kita kita mungkin habis masa tenaga macam tu juga kan, membazir waktu juga kan, malam-malam tak. Kalau kita tak datang sekali-sekali. So insya-Allah moga Allah Taala beri kepada kita bekalan untuk kita, semangat untuk kita, at least kalau kita komit dengan apa yang kita buat ni kan, moga-moga Allah Taala akan masukkan kita dalam golongan ni, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita masuk ayat 65, muka surat 65 dan juga 66. Jadi ayat ni insya-Allah seperti biasa kita akan tengok ayat ni part-part yang tertentu daripada sini kan, sebab kita tak ada masa nak study habis, insya-Allah. Next round kita kan, setelah habis satu round Quran ni, kita akan pergi satu ayat pula kan, satu minggu kan. Sampai mati, insya-Allah. Kalau kita tak larat pun nanti suruh anak-anak angkat kan, bawa datang, insya-Allah. Ayat 116 dan juga 117. Jadi di sini Allah SWT nak beritahu kepada kita kan tentang macam mana orang kafir ni yang membelanjakan harta dia. Dan dia rasa kan, orang kafir ni yang pertamanya apa yang dia buat atas dunia ni, dia banyak harta dan juga banyak geng. Dalam tafsir dia kata, kenapa Allah sebut kat sini 116 ni kan, orang kafir ni dia ada harta ke, dia ada anak-anak ke, dia tak akan boleh buat apa-apa pun, tak boleh menolak azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tak boleh jadi, tak boleh untuk ditebus, tak boleh nak apa kan. Dia tetap juga menjadi ahli neraka dan kekal dalam neraka tu. Jadi ahli tafsir kata, dia sebut kat sini duit dan juga anak-anak. Jadi maksud kat sini ialah biasanya atas dunia ni orang akan gunakan duit dan juga grup dia lah kan, untuk defend dia. Jadi tapi Allah kata semua benda ni tak guna kepada orang kafir. Jadi tak ada guna langsung lah. Kemudian tu satu lagi, ayat 117 ni, Allah SWT sebutkan tentang orang kafir juga. Orang yang tidak beriman, apabila tak ada iman, ataupun dalam tafsir yang Haji Idris pegang tu, dia sebut kat situ hubungan kan di antara sebab kita buat sesuatu dengan iman. Kalau kita buat sesuatu benda tak ada, bukan ke atas dasar iman, maka kita tak akan dapat apa benda tu. Samalah seperti orang kafir. Kenapa orang kafir ni, mereka ni membelanjakan harta di atas dunia ni, mereka ingat bila mereka belanjakan tu, mereka ingat dapat apa? Tak dapat apa-apa kan, sebab tak ada hubungan dengan iman. Jadi kalau kita buat satu benda pun, kalau orang Islam kata tafsir tu kan, dia kata kalau kita orang Islam, kita membelanjakan harta yang banyak pun, tapi kalau bukan dia kerana dasar iman, maka kita pun tak dapat apa juga. Itu memanglah kan, kita katakan kita tak ikhlas kan. Jadi kalau banyak mana pun kita habis buat, misal contohlah katakan kita sedekah ke, tapi bukan niat kerana Allah kan, bukan di atas dasar iman, so itu pun tak akan dapat apa-apa juga. Jadi Allah umpamakan kat sini seperti angin yang datang, rih. Kemudian dalam angin tu ada sirrun ni, dia kata sama ada, tafsir kata sama ada yang sangat sejuk seperti salji tu, ataupun yang sangat panas, api yang panas. Jadi bila terkena tumbuhan tu, dia kata habis, hancur terusnya tu. Jadi itulah perumpamaan apa yang dibuat oleh orang kafir. Jadi orang kafir tak akan dapat apa dan juga begitulah kita kan, kalau kita bukan kerana buat satu benda tu kerana Allah. Jadi Allah kata bukan dia nak menzalimi hamba-Nya, tetapi mereka sendirilah menzalimi kerana mereka sendiri yang buat benda tu bukan kerana iman. Jadi kalaulah kita pun macam tu insya-Allah kan, bagi kita apa yang kita boleh dapat daripada ayat ni, kalau kita buat satu benda tu bukan kerana Allah, tak ikhlas jadi kita rasa macam banyak kan, tapi tiba-tiba tengok-tengok tak ada. Jadi bila kita jumpa Allah kata memang tak ada, memang tak layak buat dapat kan. Jadi kita kata kenapa? Sebab adakah Allah menzalimi kita? Tak, bukan kan. Tapi kita buat tu bukan kerana Allah, jadi tak akan dapat apa situ. Kemudian seterusnya dengan ayat 118 ni, Allah SWT ni kan menegur kepada setengah daripada orang Islam ni. Iaitu kadang-kadang kan kita ni kan, orang Islam ni, kita ni lebih percaya kepada orang kafir daripada orang Islam tak. Jadi kita kata alah, kita tengok orang kafir pun bagus juga, orang kafir pun ni kan. Jadi Allah sebut kat sini ayat 118, 119, dia sebut hakikat orang kafir ni. Jadi Allah yang jadikan orang kafir kan, dan Allah lebih tahu hati orang kafir ni daripada kita. Jadi kalau kita pun andai macam mana pun,
dalam hidup kita seharian ni, kita tengok orang kafir okey je. Kadang-kadang orang Islam kita kata lagi teruk kan. So tak betul cara fikir macam tu lah kan. Jadi Allah kata kat sini, tengok kan dalam ayat 118 sampai ada terjemahan boleh tengok wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Jangan kamu ambil orang kafir ni selain daripada orang Islam untuk jadi tempat kepercayaan. Jadi mereka ni Allah kata la ya'lunakum khabala. Mereka ni memang kan nak cari susah kita. Memang dalam hati mereka tu ada banyak benda kan. Waddu ma'anittum. Mereka kan waddu ma'anittum. Mereka ni nak kalau boleh apa-apa yang menyusahkan kita. Jadi orang kafir ni memang Allah sebut kat sini kan, iaitu mereka ni suka kalau satu benda tu yang tak elok menimpa kita. Kemudian dia kata qad badatil baghdha min afwahihim. Memang pada mulut mereka tu dah nampak dah ada benda-benda mereka benci kan. Mungkin kat sini wallahu alam lah kan. Kita nampak macam orang kafir ni tak naik kepala sangat tau. Kalau di Malaysia tu kan macam naik kepala. Hari tu menteri-menteri semua tu dia pakat sama-sama dia sains tu kan. Sains setuju kan. Memang dia hantar kepada tu kan pasal apa ni, itulah antara agama gitu kan, yang isu-isu tu kan. Maknanya nampak macam baik duduk sekali kita tengok-tengok, ya Allah kan, sains semua nak tuntut tu kan kebebasan agama. Orang nak tukar agama boleh kan, orang nak Islam nak jadi murtad pun. So itu menteri kabinet tu yang memang duduk dalam tu. Jadi itu dengan mulut mereka Allah katakan qad badatil baghdha min afwahihim. Memang nampak dah dengan mulut mereka. Jadi Allah kata wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dalam hati mereka tu lebih teruk lagi. Yang disembunyikan dalam hati tu itu lebih dahsyat lagi. Jadi nak kata kat sini kita tak boleh percaya. Qad bayyana lakumul ayat. Allah kata kami dah terang semua dah benda ni. Kalaulah kamu ni boleh faham. Kemudian Allah kata 119 ha antum ulai tuhibbunahum. Itulah kata kamu. Allah katakan kamu ni duduk sayang lagi ke mereka. Jadi ayat ni ayat marah sebenarnya kan. Kamu ni duduk sayang lagi ke orang kafir tu, duduk cintai tuhibbunahum wala yuhibbunakum, sedangkan mereka ni tak sayang pada kamu pun. Mereka ni kalau tunjuk-tunjuk sayang tu nak bisnes ke, nak duit ke, nak adalah kan dia punya kepentingan dia tu kan. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, sedangkan kita percaya kepada kitab-kitab dia tak percaya kat kitab kita. Macam kita percaya pada Injil, kita percaya kita Taurat, kita percaya kepada Nabi Isa, dia tak percaya kepada Nabi Muhammad kan. Maknanya at least kalau dia percaya pun boleh tahan lagi tak. Tapi dia tak percaya, kita percaya kat dia. Jadi mana kita ni lebih, kita sebab kita percaya sebab Allah suruh percaya kan. Tapi dia tak percaya, walaupun Allah suruh dia percaya tapi dia tak percaya kan. Sekarang ni lagilah kan dah habis ubah kan. Wa iza lakukum qalu amanna. Dia kata kalau dia jumpa dengan kita, dia kata kami pun percaya juga. Wa iza khalau addu alaikumul anamil. Allah kata kan masa depan kita dia kata yes. Masa belakang kita dia gigit jari, geram nak marah kat kita. Itu disebut kan, maknanya Allah sebut kat sini kan macam detail kan. Apa ni gigit jari geram nak marah kan bila berpaling daripada kita. Minal ghaizi, daripada marah. Jadi Allah kata kul mutu bi ghaizikum, pergi mampuhlah dengan marah kamu tu. Nak marah sampai mati. Itu ayat ni ganas sikit lah kan terjemahan dia. Terjemahan dalam tu dia baik sikit lah. Tapi kalau in Arabic kalau kita baca boleh faham macam tu lah. Kul mutu bi ghaizikum ni pergi mampu lah. Nak marah lah sampai mati pun. Innallaha alimun bi zati sudur. Allah tahu semua apa yang dalam dada. Kemudian 120. Apa dia? Program betul itu. Dia program. Tadi sangat. Program macam mana? Program orang kafir tu supaya jahatkan kita. Supaya jadi cubaan untuk kita kan. Kalau semua orang baik atas dunia ni, kita tak jadilah, tak adalah kerja kita kan. Jadi syurga semua pula aja. Jadi ayat-ayat macam ni dia nak apa ni macam nak ubah mindset kita terhadap pandangan kan. Tapi dari segi muamalat Allah juga suruh kita berbaik dengan mereka. Itu dari segi muamalat. Tapi dari segi mana, dari segi kegiatan harian kan, kita kena baik dengan dia, kita kena buat baik, kita kena tunaikan janji, kita kena bagi hak dia semua kan. Dan juga hak dia lagi ialah kita kena ajak dia ni kepada Islam lah, itu kan. Tapi dari segi apa ni hati mereka tu, itu kita kena
Kafir, yes. Kita tak boleh letak kepercayaan kepada mereka. Kalau tak, kita ni melawan dengan ayat 118 tu kan tadi. Banyak lagi lah ayat-ayat macam ni cerita ni kan. Kita tengoklah kan mereka macam mana dengan orang Islam. Tengok kan baik, dia gosok kan, tunjuk iklan hari tu dalam Malaysia, di Malaysia iklan dalam paper besar-besaran, dia ambil paper tu nak tunjukkan macam mananya orang Islam ni selamat di US. Tu muka satu muka dia buat, dia itu selepas apa ni 11 September hari tu. Jadi dia nak bina image dia balik lah. Dia nak katakan, dia tunjuklah bawa ini orang Islam ni, dia ni duduk dekat Amerika selamat, happy. Dia pergi interview masuk dalam TV. Wallahualam kat sini tak ada kot. Kat di Malaysia lah dia bayar million kepada apa ni media masa di kat Malaysia tu just untuk promote dia ni baik lah. Jadi itulah, kalau kita orang faham ayat ni, dia bercakap dengan mulut dia baik, tapi apa yang dalam hati itu sebenarnya, tengoklah dia hentam kat belakang sana kan. Dia bunuh orang di Iraq, dia bunuh orang Islam semua tu kan. Dia bantu Yahudi kan. Tapi possible kan? Ya. Kita boleh influence dan American Islam Hmm. dan jadi negeri Muslim. It's possible. InsyaAllah kalau orang Islam semua Ya. commit kan for that kan. Even orang kata pun ni ikut dia punya statistik sekarang ni di Malaysia, non-Muslim dah menurun. After 2050 ni, Chinese akan jadi, non-Muslim akan jadi 25% je di Malaysia. Kalau ikut rate sekarang ni. Dekat island yang sebut dalam keluar dalam paper dekat hari tu, dekat island, so after 50 years island akan jadi negara Islam dari segi apa ni bilangan Muslim. Yes. Sebab dia banyak anak ni convert lagi kan. Kat US pun Rate is very low. yes. So dari segi itulah, tapi kita bukan nak just Muslim on bilangan tak. Kita nak the quality kan. Kalau Muslim pun jadi macam non-Muslim juga, perangai kan, jadi tak guna juga kan. So okey aja. Okey insya-Allah. Jadi kat sini lagi 120 pun dia sebut benda tu juga, perkara yang sama. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Dia katakan kalaulah apa ni benda-benda yang baik, orang Islam ni dapat nikmat, dia akan susah hati, dia akan benci sangat, dia kata. Tapi wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kena benda-benda perkara tak elok kena pada orang Islam, pada kita, dia akan happy, dia kata. Yafrahu biha. Wah, best. Pada muka macam itulah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Allah kata, so relax, sabar kan. Yang penting kita bertakwa pada Allah, dan tipu daya mereka ni tak akan boleh buat apa-apa pada kita. Tak boleh memudaratkan kita. Dia kata, kemudian innallaha bima ya'maluna muhit. Allah tahu semua apa yang mereka buat tu, Allah tahu. So tak payah kisah sangatkan kita kan. Yang penting kita ada faham sikap kita, faham apa yang patut kita buat. Sebab kalau kita fikir memang kita tak sanggup lah nak lawan dia kan. Dia ada ni dan macam-macam, kita pun ke bulan pun naik ke jadi tauris dia je kan. Kemudian ayat 121 ni ialah kisah peperangan Uhud. Kemudian ayat 122 juga ialah kisah peperangan Uhud. Ketika ada orang Islam semasa peperangan Uhud ni, ada orang Islam yang dah pergi sekerat tapi dia patah balik kan. Kalau kita tak masuk lagi, sirah kita pun tergantung-gantung lagi. Uhud kat sini. Dalam peperangan masa Uhud ni, masa peperangan Uhud, yang pergi mula-mulanya 1,300. Tapi sampai Uhud, sampai sekerat jalan, orang-orang munafik ni dia kata, alah, kenapa kita susah-susah nak perang ni? Macam ada oek-oek dia tengah jalan kan, dia dapat tarik seramai 300, tinggal 1,000. Jadi yang 1,000 tu lah pergi perang. Jadi kat sini Allah kata kan, izhammat ta'ifatani minkum. Ada dua kumpulan masa tu, dua kabilah yang dah pergi sekat jalan tapi dia patah balik. Antafshala wallahu waliyuhuma. Jadi Allah kata tak apa. Allah jaga kamu. Jadi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi kita tawakal pada Allah. Orang Islam hendaklah, orang mukmin hendaklah tawakal pada Allah ni.
Jangan kalau kita bertawakal kepada orang, bergantung kepada orang, kita akan frust. Ini yang Allah nak cerita kat sini kan. Jadi kalau Nabi tu bergantung kepada ni tentera, bilangan tentera ni, nanti separuh dah 300 dah balik, dia akan memfraskan Nabi tu. Jadi Allah kata relax lah, tawakal pada Allah. Jadi kita pun macam tu juga kan tak? Contohnya kan, walaqad nasarakumullahu bi badrin. Allah kata dulu siapa yang tolong kamu? Allah juga yang tolong semasa di Badar. Jadi dia ingatkan balik lah. Kalau sekarang semasa Uhud ni kamu takut-takut nak berperang tu, sebab tentera kafir datang masa tu 3,000 kan. Islam ada 1,000. Jadi takut nak lawan. Allah kata relax. Dulu Allah dah tolong kamu semasa di Badar. Wa antum azillah. Masa tu kamu sikit je. Bilangan sikit, kelengkapan pun sikit kak. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwa, yang penting takwa pada Allah kata. Moga-moga kamu jadi orang bersyukur. Kemudian Allah sebut kat situ itu pertolongan Allah kepada orang Islam. Iaitu dihantarkan tentera kan. Allah kata dihantar tentera, mula-mula janji 1,000, dalam satu surah lain 1,000. Kemudian hantar lagi 3,000, kemudian jadi 5,000 belas kali. Jadi dalam Quran ni dia sebut Allah bantu dengan malaikat semasa perang Badar dan juga perang Uhud dengan 3,000. 5,000. Tak maaf, 5,000. Yang mana tentera-tentera ni disebutkan dalam ayat 125 itu minal malaikati bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Musawwimin ni ada tanda. Jadi orang Islam tu dia tengok, dia nampak kuda ada tanda dan tentera tu pun ada tanda. Dia pakai putih, dia pakai tanda dia. Malaikat ni. Jadi semasa perang tu. Jadi sebab itulah dia orang semangat sangat. Tengok-tengok kan, tengok angkat pedang je, kepala dah putus dah. Siapa pula panggil? Tengok-tengok malaikat dekat tepi. Jadi tu dia orang makin berani tu. Jadi itu nampak sangat pertolongan Allah kan. Jadi Allah nak tolong ni boleh kan. Semasa ada satu buku kisah-kisah peperangan di Afghanistan dulu. Masa Afghanistan Mujahidin dulu melawan dengan Rusia kan. So ada satu buku ditulis in Arabic lah. Tapi dia terjemah Melayu rasanya ada. English pun saya ada. Dia ceritakan kisah-kisah yang pelik semasa di Afghanistan. Jadi dikumpul kat situ. Saya pernah baca lah cerita macam-macam. Kadang-kadang tu datang tentera beribu-ribu, dia orang ada 4 orang je. Dan menyorok kat situ tak tahu, tiba-tiba angkat-angkat tengok semua dah hancur dah. Macam-macam benda-benda pelik lah. Kadang-kadang tu dengan takbir je dah habis kan. Itu mayat-mayat yang syahid semua ni, yang dah berpuluh-puluh hari kan, tapi bila jumpa tu bau ni kasturi semua kan. So benda tu live lah berlaku, bukannya zaman 1400 tahun dulu, zaman purba saja, tapi zaman moden pun happen Kemudian kat sini Allah kata insya-Allah jadi Allah Subhanahu taala buat semua tu dalam ayat 126 macam tu, kemudian 127, kemudian ayat 128 Allah kata laisalaka minal amri syai'un. Dia kata masalah nak handle orang kafir ni bila kamu pergi perang ke, kamu apa ni, semua tu Allah handle. Kamu tak payah fikir apa. Laisa minal amri syai'un ni maksudnya, kita kata mudahnya, terjemahannya, kamu tak payah hirau lah macam tu. Itu bukan kerja kamu. Maksud itu Allah kata itu urusan aku, iaitu mengalahkan orang kafir, menghantar malaikat semua tu kan. Yang pentingnya kamu ni berusaha saja. Berusaha sekadar seupaya kita lah kan. Jangan berusaha kemudian tak cukup upaya, tak boleh. Sebab kita, jadi sebenarnya dalam buat apa-apa pun macam tu lah. Macam kita kata kita buat usaha, buat kerja apa kan, exam lah kata budak-budak kan. So dia kena usaha habis sedaya upaya dia, baca sampai habis, kemudian kena bertawakal. Jadi tak boleh usaha kemudian kita kata aku dah usaha dah, mesti lulus sebenarnya. Tak ada. Kalau mesti lulus macam tu, kita dah tawakal pada study kita. So itu tak betul lah tu kat situ. Berdiri tu atas. Nanti next week Syrian pula nanti. Okay, insyaAllah last ayat yang terakhir yang kita nak tengok malam ni
130 Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Dulu kita pernah baca dulu masa surah Al-Baqarah tentang riba tak? Ada kan? Jadi sekarang dalam soal Imran pun ada juga pasal riba ni. Wahai orang beriman, jangan kamu makan riba adha'afan mudha'afah, dengan berganda-ganda. Ini berganda-ganda maksudnya kalau yang dipraktikkan dulu lah. Sebab apa? Maknanya explanation kenapa Allah sebut berganda-ganda ni. Sebab dalam sistem hutang, bila berhutang kemudian sampai time nak bayar, orang tu akan pergi tanya, tuan duit tu akan pergi tanya, nak bayar tak nak bayar? Dia kata tak ada duit lagi. Okey, tak ada duit lagi, tambah lagi. Setuju? Okey lah, macam mana? Setuju. Nanti tambah lagi. Itu berganda tu. Jadi berganda atas ganda atas ganda kan, macam tu kan. Bila tak bayar dia ganda atas tu, bukan ganda atas asal, ganda atas. So dia sampai kadang-kadang itu tu lebih besar daripada hutang asal kan. Dia boleh jadi macam tu. So kalau kat Malaysia Ceti ke Along ke tak, bank lah sekarang ni kan macam tu juga kan. Ada agreement Ustaz. Walaupun ada agreement. Agreement between orang yang berhutang atau tidak berhutang. agreement setuju. Walaupun setuju. Sebab yang praktis dulu pun setuju juga. Saya setuju. Setuju tak? Setuju. Jadi awak setuju nak berhutang, jadi bersetuju pada itu pun dah tak betul lah. Walaupun tak terima duit lagi. Okey, itu lah. Jadi wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian bertakwalah kamu pada Allah, semoga kamu ni berjaya, dan takutlah kamu kepada neraka yang mana disediakan untuk orang kafir, dan taatlah kepada Allah dan Rasul, muka-muka kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu beberapa insya-Allah pengajaran daripada ayat yang kita baca lah pada malam ni insya-Allah. Moga-moga dapat diamalkan insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Vision.